Selamat ni. Tak, apa yang problem ni? Tak memang kotor ni. Ya ke? Tak ada lah, okey je. Tak, kalau kotor pergi basuh. Tak ada, okey ni. Nampak tak okey? Okey. Masuk sampai Stres. Ini yang kita nak bincangkan sekarang kan? Ah. Mengenai segmen otak cantik, otak cerdik. Otak cerdik ni kita tahu ada engineer semua kan. Tapi kalau otak cantik macam mana kita nak cantik otak ni kan? Selalu kita tepuk-tepuk pipi ni dah cantik. Otak ni tak kita tepuk-tepuk otak baru cantik. Macam tadi berlaku tadi sebenarnya saya ada masalah OCD sebenarnya. Tak boleh tengok benda-benda yang tak kemas ni kan. Foto-foto sebab tu. Mungkin bukan saya je, mungkin ada yang ada masalah yang sebegitu rupa. Kita akan berkongsi mungkin ada pencerahan daripada panel kita pada hari ini, iaitu daripada Dr. Rizal Abu Bakar selaku pensyarah kanan Unimas. Apa khabar doktor? Baik, terima kasih. Jadi doktor, otak kita tahu kan merupakan bahagian yang paling penting dalam tubuh manusia ni kan. Jadi kenapa otak ni begitu penting? Kita tahu oleh sebab selalunya kalau kena tembak kepala mati. Itu memang confirm lah, memang penting kan yang umur kan. Tapi selain itu apa yang penting ni otak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak jawab soalan tu. Saya teringat kisah yang berlaku masa zaman Imam Malik. Imam Malik biasanya pagi-pagi dia akan berkuliah. Betul. So, satu hari dia berkuliah. Dalam bercerita dan dia kata satu perkataan yang luar biasa. Dan dia kata, apabila kita mau bahagia, kita perlukan kenderaan yang pantas. Dan dia diam. Anak murid Imam Malik, ketika dengar perkataan Imam Malik, kita tanya-tanya, apa itu kenderaan pantas? Jadi berlakulah percakapan antara anak murid Imam Malik atau apa dia. So bangun seorang, dia kata, ya Imam, adakah kenderaan yang pantas itu seekor kuda? So logiknya gitu. Betul. Jadi Imam Malik senyum, memandang pada pemuda tadi. Dia kata, bukan. Yang pantas itu bukan seekor kuda. Bila Imam Malik berkata begitu, yang lain lagi bising. Dia kata, kalau bukan kuda, apa kuda kan? Jadi bangunlah seorang. Dia kata, ya Imam, kalau bukan kuda, adakah seekor unta? Logiknya negara Arab. Jadi Imam Malik senyum lagi lebar. Imam Malik kata, bukan seekor unta. Jadi makin bising, makin tertanya-tanya. Dan Imam Malik melihat keadaan itu, Imam Malik kata, kalau kita mau bahagia, kita perlukan kenderaan yang pantas. Dan kenderaan yang pantas itu adalah otak yang cerdik. Itu dia Imam Malik bijak. Betul tu. Jadi dia menyebabkan saya tertanya-tanya, kenapa Imam Malik berkata begitu? Jadi pencarian saya kepada jawapan yang Imam Malik beri ini membawa saya kepada masuk dalam dunia brain imaging. Dan kita ada dua sisi yang Imam Malik sebut tadi, bahagia dan otak yang cerdik. So bahagia itu adalah sisi, kalau dalam konteks sekarang ni kita kata software, dan otak yang cerdik itu adalah hardware. Jadi macam ibu apa, hantar anak pergi tuition, sekarang ni pergi sekolah, program motivasi sana, motivasi sini, hafal Quran dan sebagainya, itu software. Itu bagus, luar biasa. Dan majikan hantar staff pergi training untuk bangunkan staff, itu software yang bagus. Orang awam pergi seminar nak tambah ilmu, software yang bagus. Tapi software yang bagus itu perlu masuk dalam hardware yang bagus. Dan hardware itu adalah otak. Tapi kalau otak tak dapat berfungsi sebaik ini, tak cantik dan tidak cerdik jadinya. Jadi software yang mahal, yang majikan belanjakan untuk staff, yang ibu bapa belanjakan untuk anak-anak, yang kita belanja sendiri untuk di sini, akan masuk dalam hardware. Bila hardware itu kecil, jadi kesalahan hardware, cantikkan hardware, kita akan dapat sebuah yang mahal yang kita bayar. Jadi doktor, kita berbicara tentang hardware tadi. Okay, hardware ni kalau tak dijaga dengan betul, apa yang akan Baik. So kita biasa dengar majikan selalu komplain, staff datang lewat. Staff datang lewat, jadi staff kena marah. Kadang diberi surat tunjuk sebab. Dan kita kata masalah relatif masalah sikap. So kita hantarlah pergi jumpa kaunselor dan sebagainya, balik masih lama. So daripada tinggi ni saja, surat tunjuk sebab jadi makin meningkat, tak berubah. Jadi ada bahagian tertentu dalam otak manusia, apabila otak bahagian itu tidak berfungsi dengan baik, dia akan menyebabkan tingkah laku begitu. Yang bahagian itu adalah di belakang dahi kita ni, nama prefrontal cortex. Ada jumpa orang ataupun ada kawan kita sendiri yang bila
bercakap, cakap lepas, cakap dulu lepas tu fikir. Betul, Kemudian, memang ada macam tu. itu juga satu contoh otak tidak berfungsi dengan baik. Dan yang bahagian belakang dahi ini adalah CEO pada otak. Kita buat keputusan di sini. Kita buat pertimbangan antara benda baik dan buruk berada di sini. Jadi empati kita juga berada di sini. Jadi bila bahagian ini tak elok, tak cantik, jadi mulalah kita menunjukkan perangai-perangai huduh. Sisi-sisi personality yang kita tidak mahu akan terkeluar dengan sendiri. Jadi kita, sebab itu kita perlu baiki bahagian ini dan bahagian-bahagian lain juga. Dan apabila bahagian itu dibaiki, sisi huduh yang ditunjukkan oleh personality manusia akan bertukar. Manusia itu akan jadi lebih baik, lebih hebat selepas itu. Okey doktor, jadi kan macam tadi doktor kata semuanya belakang dahi ni kan. Jadi macam mana kita nak jaga yang bahagian belakang dahi? So bahagian belakang dahi ni nama prefrontal cortex, belakang mata ni nama temporal lobe. Okey. Saya cerita temporal lobe dulu. Temporal lobe ni kalau anak-anak macam kita pun yang dengar, yang audience yang mendengar, dia akan masuk simpan maklumat di short term memory di sini. Ini di belakang mata. Di belakang dahi dulu, lepas tu dia akan masuk ke belakang. Dia ada pusat hippocampus di bahagian belakang di tengah. Dan bahagian belakang mata belah kiri ni adalah bahagian yang melibatkan tentang pembelajaran. Orang kita kata learning. Jadi anak-anak pergi ke sekolah, learningnya berlaku di sini. Jadi penonton yang mendengar siaran daripada TV Hijrah, benda yang baik dan sebagainya, masuk di sini, ya dia akan proses di situ. Tapi bahagian ini banyak dipengaruhi oleh faktor tidur. Adakah dengan matanya sekali? Banyak tadi, ini di belakang mata lah. Ya, di belakang mata ada bahagian nama temporal lobe. Dan baru-baru ini hari Jumaat lepas kita meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapati ramai orang meningkat semangat dia, kan banyak berselawat, suka cinta pada Rasulullah, tangisan air mata pun keluar, lagu-lagu dinyanyikan. Tapi selepas itu menurun, lupa balik. Dan masa naik semangat tu, bahagian otak yang aktif adalah bahagian otak belakang mata kanan. Masa itulah kita akan nampak orang pun pegang tasbih, Berasa rajin pergi semayang. rajin pergi semayang, tapi dia akan hilang. Bila bahagian ni kurang aktif, dia akan hilang benda tu. So, balik pada soalan Tuan Hanan tadi, macam mana nak bagi otak tu, antara benda yang terpenting selalu kita terlepas pandang adalah tidur. Dan diet kita. Oh, diet. Ya. Sebab masa saya bekerja di Australia dulu, kita membuat imbasan otak ke atas makanan-makanan yang orang makan, dan kita dapati bila makanan diambil, dia beri kesan langsung pada otak, terutamanya bahagian prefrontal cortex dan CEO of the brain. Yang tidur macam mana? Saya Hanan nak tahu. Kita sebab amat penting kan. Sekarang kita tengok ramai remaja-remaja betul-betul lepas sekolah, pasal SPM sekarang ni kan. Mungkin diorang dah habis sekolah terus tidur, bangun tidur kan. Itu dia kerja hari-hari kan. Tidur boleh lambat ataupun tidur pun sampai lebih jam pula. Jadi macam mana tu kan? So, tidur kalau kurang cukup beri kesan yang bahaya. Kalau tidur lebih cukup, lebih terlebih beri kesan bahaya juga. So saya 3 tahun bekerja di Canberra di klinik tidur. Jadi orang datang dan kita cek, pasang wire di kepala semua, saya bagi orang tidur dan kita lihat aktiviti otak dia tidur. Dan kita dapati apabila orang tidur tak cukup setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, otak akan mengecil. Kalau otak mengecil, bahasa mudahnya kita meningkatkan tahap kebanganan kita. Itu bahasa terbaik lah. Jadi kita tak nak jadi begitu. Kena cukup tidur. Dan dalam Al-Quran pun Allah sebut berkali-kali tentang malam ni, waja'alna laila libasa, malam ni sebagai pakaian. Dan kehebatan manusia, bila kita dapat tidur yang cukup, kita akan meningkatkan prestasi. Pada tahun 2010, saya berada di University Pennsylvania. Saya di sana dan melihat satu kajian dijalankan oleh universiti itu, dan gerannya diberi oleh NASA, agensi angkasa lepas Amerika. So NASA nak tahu kalau angkasawan dia dihantar ke angkasa, bagaimana dia dapat kekalkan prestasi otak. Jadi buat kajian macam-macam. Dia minta universiti buat kajian dan jawapannya terletak pada tidur.
Dan contoh saya ni, kalau kita tidur di tengah hari, jawapan daripada research yang dibuat di University of Pennsylvania, selama 27 minit. Oh, tidur di siang hari. Di siang hari, sebelum waktu zuhur itu, dia akan meningkatkan prestasi otak sebanyak 35%. Oh, banyak apa yang Nabi dah praktik sebelum ni memang Benar. terbukti ada kebenarannya. Ya. Oh, itu dia maknanya tu yang perkara yang boleh membantu membangkit otak kita ialah tidur dan juga makan. Makan. So, Kalau makan pula macam mana? Apa yang makanan yang Boleh terbaik cakap. untuk otak? okay. Makanan yang baik untuk otak adalah makanan-makanan yang bersifat natural lah. Natural semula jadi. Tapi biasa kita ni pagi ke pagi kita makan apa? Seperti Canai, nasi nasi lemak lemak. dan sebagainya. Tapi sedap betul. Sedap. Kita pun kita kan bau dia memang menguja kan. Betul. So, bila kita makan makanan ini, kesan dia akan tingkatkan kadar gula dalam bukan pada darah saja, tapi pada otak. Dan kesan daripada itu dia akan menyebabkan prestasi otak menurun di bahagian CEO ini dan dari belakang otak. Jadi apabila turun prestasi otak itu, jadi prestasi kita kurang. Dalam bahasa mudahnya kita meningkatkan tahap kebangkitan kita sebanyak 25%. Sebab kita makan makanan begitu. Dan sebab prestasi menurun. Oh, itu dia. Dia rasa saya juga terkejut kan dengar kan. Saya pun terkejut. Mungkin tuan-tuan dekat rumah pun terkejut dengan penjelasan daripada Dr. Rizal. Sebenarnya tidur dan juga makan memang amat sangat kita kena tekankan. Kalau kita tak jaga, macam mana tu kan? Betul tu. Jadi kalau macam tak jaga, itu yang apa Aisyah kata mari macam miring sikit kan. Jadi kalau nak doktor, kalau macam penonton nak tahu maklumat lanjut, kongsian doktor, mungkin doktor boleh war-warkan dekat Facebook ke IG ke. Okey. So, saya ada Facebook saya sendiri, www.facebook.com/Dr. Rizal Abu Bakar. Jadi ya, setiap hari saya akan berkongsi tentang cara penjagaan otak, cara pemakanan, tidur dan benda-benda yang berkaitan dengan motivasi. Okay, jaga pada semua, hati-hati bila kita tak jaga semua tu otak jadi kecil. Jadi kecil ke? Jaga otak kita. Betul tu. Kita tak nak orang luar cakap kita orang Cina. Okay, jadi terima kasih Dr. Rizal di atas perkongsian mengenai otak cantik, otak cerdik ni. Ya. InsyaAllah saya dengan Aisyah akan jaga otak supaya kita kekal cantik dan cerdik. Ya, supaya kita tahu otak kita tak kecil kan. Betul tu. Nanti Bisa kita pun kena jaga juga. Tak boleh. Dan kena cukup rehatnya. Ya, betul. Okey, kepada kita ada lagi segmen yang terus lepas ni, tapi sebelum tu kita kena berehat.